Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimni min ilmika al-makhzuni wa suni bi sirri ismika al-makhzuni. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ni, pada pagi yang mulia ni, dapat kita berhimpun di dalam satu majlis ilmu, yang mana pada pagi ni kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala. InsyaAllah ini akan kita akan mulakan dalam mukaddimah kita, iaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin, insyaAllah. Baik, kita akan mulakan pengajian kita seperti biasa, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين
Alladhi ja'ala as-salata tariqatal muttaqina wa ja'ala fiha qurrata 'ainin sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din. Tu dia. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala as-salata tariqatal muttaqina. Tengok. Kata musannif, segala puji bagi Allah. Ini kita dah hurai dah. Ni kalau siapa yang selalu ikut saya, kita dah biasa hurai. Bila sebut alhamdulillah, dia terjemahkan dengan segala puji. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang dulu, ulama dulu, apabila dia mengarang kitab mesti didahulukan dengan alhamdulillah. Mesti didahulukan dengan kepujian. Sebab itulah kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, disunatkan kita menyebutkan ataupun kita memujikan Allah Ta'ala pada permulaan kitab-kitab. Pada permulaan kitab-kitab yang dikarangkan. Kalau tiap-tiap kitab, kalau orang tu karang, sunat dia mendahulukan dengan kepujian kepada Allah Ta'ala. Itu sunat. Kalau siapa-siapa buat tesis ke, kalau orang buat tesis ke, tak kira lah, buat penulisan kitab, penulisan buku, sunat dia dahulukan dengan alhamdulillah. Yang pertamanya bismillah, kalau yang keduanya alhamdulillah. Tu penting. Tak kira lah ilmu apa sekalipun, ilmu akademik ke, tapi tengoklah, kalau lecturer tu, kalau lecturer Islam tu tak apalah. Kalau lecturer kafir tu, kalau kita tulis alhamdulillah tu, tengoklah kalau dia okey lah. Mudah-mudahan dia dapat hidayat. Demikian juga pada permulaan, pada pelajaran bagi guru-guru. Begitu juga bagi guru-guru apabila nak mengajar tu, sunat dia baca alhamdulillah. Dia nak mengajar tu, sunat dia baca, dia memujikan Allah Ta'ala dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam. Macam tadi saya sebut. Itu sunat. Dan bacaan pada para pelajar terhadap guru-guru. Begitu juga kalau guru-guru suruh anak murid baca. Bila anak murid nak baca tu, sunat bagi anak murid tu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Sunat juga bagi pelajar-pelajar apabila dia nak baca buku, dia nak baca kepada guru dia, sunat dia mengucapkan kepujian. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah pun tak apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Syekhul Musannif rahimallahu taala, sunat. Bukan guru saja. Anak murid pun kalau nak baca pada guru pun sunat baca sunat dia memujikan Allah Taala dulu. Allah Akbar. Ulama tu jaga ni, dan ini kata Imam Nawawi. Maupun kitab hadis atau fiqh atau lainnya. Tak kira lah kitab hadis ke, kitab fiqh ke, kitab tauhid ke, apabila kita nak baca kitab tu, sunat kita memujikan Allah Ta'ala dahulu. Itu disebut dalam kitab Hamlatul Quran. Minta maaf, itu disebut dalam kitab At-Tibyan. At-Tibyan fi adabi Hamlatul Quran. Bagi karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. At-Tibyan fi adabi Hamlatul Quran. Kita tu kita Arab, tapi dia ada ajar cara-cara adab. Habis itu. Lepas tu, kalau kita tengok kitab-kitab orang dulu, dia dahulukan dengan alhamdulillah. Baik.
Dia kata segala puji bagi Allah. Ni kita dah hurai Kita tak mau hurai panjang-panjang. Sebab segala puji tu kita dah hurai dulu. Puji qadim bagi qadim. Puji qadim bagi hadis. Puji hadis bagi qadim. Puji hadis bagi hadis. Itu kita dah hurai satu persatu dulu. Semua orang faham dah. Sebab tu dia kata segala puji. Sebab apa? Sedangkan alhamdu tu, dia punya lafaz tu lafaz singular. Lafaz mufrad. Tapi makna dia dengan makna jamak. Makna dia dengan makna banyak. Asal alhamdu dengan makna satu puji. Tapi yang kita faham pada kata alif lam di situ, dia panggil alif lam lil jinsiyah. Maksudnya ada beberapa jenis puji di situ. Sebab tu dia disebutkan dengan segala puji. Sebab tu disebutkan dengan segala puji. Dia tak sebut satu puji itu, tak sebut. Kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau orang tanya kenapa cakap segala puji? Sebab alhamdu itu makna dia mengandungi di atas plural. Makna dia mengandungi puji yang banyak. Apa maksud puji yang banyak? Sebab puji itu ada 4. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Tak apa, saya urai balik. Saya ulang balik, tak ada masalah. Puji qadim bagi qadim. Apa puji qadim bagi qadim? Allah Ta'ala puji zat dia. Allah Ta'ala puji diri dia. Tu. Baik. Kemudian, itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran banyak. Ni'mal abdu wa ni'man nasir. Sesungguhnya orang yang memberi nikmat sebesar nikmat bagi hamba itu, dan juga wa ni'man nasir, dan sebesar-besar pertolongan itu, iaitu Allah Ta'ala. Dia puji 4 pujian betul Hajar Rohana. Allah Ta'ala puji zat dia, Allah Ta'ala puji diri dia. Itu panggil puji qadim bagi qadim. Yang kedua dia panggil puji qadim bagi hadis. Allah Ta'ala puji makhluk dia. Allah Ta'ala puji makhluk dia. Ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya sebaik-baik hamba itu, iaitu Nabi Daud alaihissalam, ialah orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Nabi Daud ialah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala puji Nabi Daud. Sebab Nabi Daud ni dia tiap-tiap hari dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam, dia sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala puji dia dalam ayat Quran, innahu awwab. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam itu ialah orang yang banyak bertaubat. Ialah orang yang banyak bertaubat. Itu kedua, dipanggil puji qadim bagi hadis. Qadim tu Allah Ta'ala. Hadis tu baharu. Siapa dia baru? Makhluk tu baharu. Sebab tu kita panggil hadis. Dua dah. Yang ketiga kita kata puji hadis bagi qadim. Apa dia? Puji makhluk kepada Allah Ta'ala. Puji makhluk kepada Tuhan. Kita ni makhluk puji Allah Ta'ala. Apa dia? Kita sebut subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Duk puji Allah Ta'ala. Kita duk puji Allah Ta'ala. Kita sebut Allah, 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 duk puji. Jadi kita melafazkan zikir itu, maksudnya kita memuji Allah Ta'ala. Ya, itu dipanggil puji hadis bagi qadim. Yang keempat dipanggil puji hadis bagi hadis. Kita puji makhluk. Pada hakikatnya, puji itu kembali kepada Allah Ta'ala. Kita puji orang rumah kita masak sedap. Walhal, puji itu kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab yang masak sedap tu Allah Ta'ala yang bagi.
Kemudian kita memuji masak sedap tadi tu. Kita puji orang rumah kita tadi. Tapi hakikatnya puji itu kembali kepada Allah Ta'ala. Habis itu. Itu dipanggil empat puji. Puji qadim bagi qadim. Puji qadim bagi hadis. Puji hadis bagi qadim. Puji hadis bagi hadis. Tu dia. Habis. Tu secara ringkas. Saya ulang balik tak apa. Ilmu ni nak hidup ilmu ni kena ulang kaji. Sebab tu kata ulama, hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu itu ialah dengan kita mengulang kaji. Dengan kita bermuzakarah. Dengan kita discussion. Ayat pun putih pula. Saya pun putih tak pandai mana, tak apalah. Kalau tuan tegur lah kalau tak pandai. Kalau bahasa Inggeris tak kena tu. Hidupnya ilmu itu dengan kita mengulang kaji. Dengan kita mengulang kaji, dengan kita muzakarah. Sebab tu kita panggil muzakarah. Bila sebut muzakarah, di atas wazan mufa'alah. Bila sebut atas wazan mufa'alah, mestilah, nak muzakarah mestilah ada dua orang, ada dua pihak. Itu dipanggil muzakarah. Sebab tu kalau kita nak hidup ilmu tu, kita ulang balik. Tu dah habis. Kata musannif, segala puji bagi Allah. Tulis itu. Segala puji itu tertentu bagi Allah. Tambah sikit. Segala puji itu tertentu bagi Allah. Kalau kita dipuji, apa yang kita jawab? Alhamdulillah. Tapi jangan ada niat yang lain. Kita sebut Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Tapi jangan ada niat yang lain. Kalau kita niat kata, Alhamdulillah aku ni orang hebat. Tak boleh gitu. Dia Alhamdulillah semata-mata kita sebut tu Alhamdulillah. Maksudnya kita sebut Alhamdulillah tu, maksud puji itu kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, hakikatnya empat puji tadi tu kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi janganlah ada perasaan yang sifat hati itulah. Sifat mazmumah tu. Sebut semata-mata Alhamdulillah. Itu Allah Ta'ala berikan kepandaian itu kepada kita. Kalau orang puji kita, orang puji masakan kita. Kata sedap masakannya ni. Kalau kita tak nak kata kita ni rasa bangga depan orang, kita sebut dalam hati pun, ataupun kita sebut slow pun tak apa dah suara kita. Alhamdulillah. Cukup. Orang puji kita sebut Alhamdulillah. Sebab apa sebut Alhamdulillah? Kerana Allah Ta'ala yang memberikan kepandaian kepada kita. Kita sebut Alhamdulillah tu. Puji bagi Allah Ta'ala. Kita sebut Alhamdulillah. Kepujian itu bagi Allah Ta'ala. Walhal kita yang sebut Alhamdulillah, tapi puji itu kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau tu Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Ustaz ajar kami Ustaz. Lepas tu saya sebut Alhamdulillah. Kan? Saya selalu sebut dalam mesej Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab saya sebut Alhamdulillah tu sebab kepujian itu kembali pada Allah Ta'ala. Kepujian itu kembali kepada Allah Ta'ala. Bukan kita rasa megah, orang puji kita, orang tu Ustaz ajar saya sampai saya jadi pandai Ustaz. Saya sebut Alhamdulillah, memang bagus, aku yang ajar kau. Bukan begitu. Bukan cara je begitu. Kita sebut Alhamdulillah, tapi kepujian itu kembali kepada Allah. Allah Akbar. Alhamdulillah nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Dapat kita belajar pada pagi ni. Dapat kita belajar bersungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi kita dah belajar pelita penuntut baru ni, kitab pelita penuntut. Kita ambil lah sebagai inspirasi kita. Orang-orang dulu belajar lama. Tengok pengarang kitab kita, Syekh Daud. Kalau ingat lagi minggu lepas kita urai Syekh Daud. Dia belajar di Fatani 5 tahun. Keseluruhan dia belajar 42 tahun. Dia belajar di Mekah 30 tahun. Saya ulang balik. Ni kalau salah tu tolong tegur lah.
Dia belajar di Fatani 5 tahun. Dia belajar di Aceh 2 tahun. Dia belajar di Mekah 30 tahun. 37 tahun lah. Kemudian dia belajar di Madinah 5 tahun. Syekh Daud keseluruhannya dia belajar 42 tahun. Allahu Akbar. Kalau kita rasa kita dah padan cukup tak mengaji dah, oh jangan. Saya tuan-tuan, alhamdulillah dapat mengaji seminggu 2 kali pun tak apa dah. Kita lah sendiri pun kita duk mengaji juga. Duk mengaji lagi. Kalau ada guru duk mengajar, saya duk mengaji. Kita rasa malu kalau tetap mengaji. Saya lah, diri saya ni rasa malu, rasa aku duk mengajar saja tak mengaji tak boleh jadi. Kena mengaji juga, tambah ilmu. Kena tambah ilmu juga. Walaupun saya mengaji tu dalam kitab Arab, kitab yang tinggi, sebab itu saya perlu untuk saya dan juga perlu untuk saya menyampaikan kepada masyarakat. Itu perlu. Baik, itu keperluan saya. Begitu juga keperluan ayah-ayah, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, begitu juga keperluannya kita untuk melepaskan fardu ain kita. Kalau Allah Ta'ala beri pada kita kelebihan, boleh kita mengajar pada kaum keluarga kita, alhamdulillah. Syukur. Bersyukur kita alhamdulillah. Kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan, saya dapat mengajar keluarga saya. Contoh seperti Haji Kamal Zaman bagi tahu. Kata alhamdulillah ustaz, saya dah khatam Imam Munir, boleh saya mengajar kaum keluarga saya. Itu nikmat yang dia cerita tu, alhamdulillah. Tapi dia sebut, dia mendahulukan dengan alhamdulillah. Nampak? Mendahulukan alhamdulillah. Apa maksudnya? Jadi kepujian itu kembali pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah Ta'ala yang memberikan kepada dia, dapat dia mengajar kawan keluarga dia. Alhamdulillah. Nampak lagi alhamdulillah. Baik, habis. Tu nampaklah kita sebagai tu semangat. Kita nak semangat, kita dapat mengajar kawan keluarga kita. Paling kurang. Dia kata segala puji bagi Allah, ini segala puji yang tertentu bagi Allah. Lagi pula Tuhan sekalian alam. Tuhan yang memeliharakan sekalian alam. Rabbil alamin, Tuhan yang memeliharakan sekalian alam. Tulis situ. Tuhan sekalian alam, ya Tuhan yang memeliharakan sekalian alam. Allah Ta'ala mana? Tuhan yang menjadikan sembahyang. Nampak? Tuhan yang menjadikan sembahyang. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, kalau belajar ilmu balaghah, dia panggil bara'atul istihlal. Dalam ilmu badi'. Dia panggil bara'atul istihlal. Maksudnya, ayatiyal mutakallimu, mendatanglah oleh mutakallim, bagi bima yushiru, dengan perkara bahawasanya, memberi kesedaran lah bahawasanya akan datang tu musannif kita nak cerita pasal solat. Sebab tu dia kata alhamdulillahi, dia kata ja'ala solat, menjadilah Allah Ta'ala akan solat. Maksudnya akan datang perbahasan kitab kita ni, perbicaraannya mengenai solat. Jadi bila dalam khutbah tu dipanggil bara'atul istihlal, nak menceritakan akan datang tu, dia nak cerita pasal solat. Habis itu. Tuhan sekalian alam, Tuhan yang memeliharakan sekalian alam. Lagi pula sifat yang kedua, Tuhan yang menjadikan sembahyang. Alam, al-alamina, bukan ada al, dia beza. Al-alamina dipanggil isim jamak. Kalau mengaji bahasa Arab, dia panggil isim jamak. Kalau al-alamu, kalau tak ada ya nun,
Itu mufrad. Dia beza. Al-alamin dengan alam tu beza. Kata ulama, kalau alam, ain lam mim, ain alif lam mim, alam, itu dengan makna semua makhluk, termasuklah jin, manusia, malaikat, binatang-binatang, pokok kayu, masuk semua. Tapi bila sebut al-alamina, itu tertentu kepada al-jin wal-ins. Iaitu tertentu kepada mereka yang berakal. Iaitu tertentu pada mereka yang ada akal. Iaitu jin dan manusia. Jin dan manusia. Kata setengah ulama, masuk malaikat sekali. Adapun binatang-binatang, pokok kayu dan sebagainya tidak masuk dalam alamin. Itu perbahasan Haji Khairul tanya tu. Baik, itu bahasa Arab. Baik. Yakni sembahyang Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu. Dia perbahasan alam tadi tu. Kalau mengikut pendapat Imam Abu Hasan, alam itu makhluk yang dia ada perbahasan dia. Bila sebut kata alam, masuk benda yang berakal, masuk benda yang tak berakal. Kalau sebut Abu Ubaidah berpendapat bahawa alam itu tertentu dengan yang berakal saja, iaitu manusia dan jin dan para malaikat. Tapi ini ada perbahasan. Kata Ibn Abbas, manusia dan jin sahaja. Dia ada perbezaan, ada pendapat, ada perselisihan pendapat. Kata setengah ulama, al-alam termasuk benda yang berakal, termasuk perkara yang tak berakal. Kata setengah ulama, alam pun dia kata masuk juga. Kata Imam Abu Ubaidah, dia kata alam tu tertentu dengan berakal saja. Masuk jin, manusia dan malaikat. Kata Imam Ibn Abbas, kata Imam Ibn Abbas, manusia dan jin sahaja. Tu ada perselisihan ulama lah. Habis itu, Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu. Tuhan yang menjadikan sembahyang 5 waktu ini. Menjadi apa? Akan jalan sekalian orang yang muttaqin. Maksudnya Allah Ta'ala menjadikan sembahyang tadi akan jalan sekalian orang yang muttaqin. Siapa dia orang-orang yang muttaqin? Siapa dia orang-orang yang muttaqin? Kemudian ulama bahas apa yang dia katakan segala jalan segala orang yang muttaqin. Padanya ada 2 makna. Yang pertama, solat itu adalah seperti jalan pada menyampaikan kepada yang dimaksudkan. Apa dia? Iaitu menyampaikan, mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Tulis itu. Saya ulang balik. Apa maksud kata jalan segala orang yang muttaqin? Apa maksud kata jalan di situ? Ulama kata ada dua makna. Yang pertama tulis. Solat itu, tulis itu, dobit situ. Dobit di tepi. Solat itu adalah seperti jalan pada menyampaikan kepada yang dimaksudkan. Pada menyampaikan kepada yang dimaksudkan. Solat itu, saya ulang balik. Solat itu adalah seperti jalan pada menyampaikan kepada yang dimaksudkan. Artinya, tulis lagi. Artinya, menyampaikan
menyampaikan, mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Menyampaikan untuk mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Menyampaikan untuk mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala dan mendapat rahmatnya. Dan mendapat rahmatnya. Itu satu makna. Makna yang kedua, apa yang dikatakan jalan sekalian orang muttaqin, apa yang dikatakan semayang itu jalan sekalian orang muttaqin. Yang kedua, iaitu solat itu, tu ambil situ. Iaitu solat itu semulia-mulia. Solat itu adalah semulia-mulia dan seafdal ibadat. Solat itu adalah semulia-mulia dan seafdal ibadat. Kerana, tambah sikit lagi. Kerana solat itu jalan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kerana solat itu jalan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka, tambah sikit lagi last. Maka sifat takwa itu semulia-mulia sifat. Allahu Akbar. Maka sifat takwa itu semulia-mulia sifat. Dobit tepi. Baik, saya ulang balik. Saya ulang balik yang pertama, yang kedua. Siapa-siapa tak ada dobit tu, tulis balik. Baik. Apa yang dimasukkan, dia kata, semayang 5 waktu ini jalan sekalian orang muttaqin. Apa maksud jalan? Ulama mentafsirkan dua makna. Yang pertama, solat itu adalah seperti jalan pada menyampaikan kepada yang dimaksudkan. Apa maksudnya? Artinya menyampaikan untuk mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Maksudnya sembahyang tu ialah untuk menyampaikan kita, untuk mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Dan mendapat rahmatnya, rahmat Allah. Itu makna yang pertama. Kalau nak tambah satu lagi boleh. Mendapat rahmat dan keredaan Allah Ta'ala. Okey, baik. Makna yang kedua pula, saya ulang balik. Solat itu semulia-mulia dan seafdal ibadat. Semulia-mulia dan seafdal ibadat. Afdal ni selebih-lebih ibadat lah. Sebab apa? Kerana solat itu jalan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kerana solat itu jalan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka sifat takwa itu ialah semulia-mulia sifat. Maka sifat takwa itu ialah semulia-mulia sifat. Allah Akbar. Habis itu. Itu yang dikatakan jalan bagi segala orang yang muttaqin. Itu yang masuk kata jalan tu. Dah dobit semua. Siapa dobit tak tadi saya cakap tadi? Kita mengaji kitab ni kena dobit. Kalau kadang-kadang kalau kita buat tak tahu je, kadang-kadang kita tak tahu apa maksud dia. Kita tak tahu apa maksud kalam Syekh Daud. Perkataan Syekh Daud ni bukan senang, payah bahasa dia. Dia cakap tu dengan tasawuf. Kebanyakan mukadimah dia, kebanyakan semua jalanan tasawuf. Sebab tu dia kata, Tuhan yang menjadikan semayang, yakni semayang 5 waktu ini, jalan sekalian orang muttaqin. Apa maksud jalan? Dah dobit, alhamdulillah. Baik. Kemudian, catat, alhamdulillah. Minta maaf saya guna bahasa dobit. Dobit tu catatan lah. Untuk negara kita mana. Okey, tengok Hajar Zainora, dia suka dobit. Mesti dia tahu. Okey, alhamdulillah. Betul. Hajar Zainora, alhamdulillah. Tu dah bitannya.
Baik, tengok. 5 waktu ini jalan sekalian orang muttaqin. Baik. Sudah baik. Okey, baik. Apa maksud orang muttaqin? Tadi jalan segala orang muttaqin. Jalan yang tu ada dua. Satu nak mendekatkan sembahyang kita dengan Allah Ta'ala. Satu lagi, jalanan itu ialah seafdal ibadat. Jalanan itu ialah solat tu seafdal ibadat. Kerana solat itu bagi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baik, kita nak bahas pula. Apa maksud muttaqin? Muttaqin apa? Kita kata orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Baik, apa maksud takwa? Siapa boleh tolong jawab? Saya dah bagi dulu dobit dekat Haji Hairul. Pada boleh masuk dobit. Baik. Siapa yang pernah belajar dengan saya rasa Haji Khairul pernah dobit. Muttaqin, apa yang masukkan dengan muttaqin? Haji Khairul, minta tolong jawab. Kak ini tolong jawab. Apa maksud kata muttaqin? Muttaqin ni orang bertakwa ialah. Kita tahulah orang bertakwa. Apa maksud kata bertakwa? Apa itu takwa? Orang kita kata, orang ni orang takwa sungguh. Apa maksud takwa? Tak apalah, kita terjemah bahasa Melayu. Takwa ni takut pada Allah Ta'ala. Tak apalah. Apa yang dimasukkan dengan takut kepada Allah Ta'ala tu? Memang isim fa'il. Kita tahu. Muttaqin tu isim fa'il. Orang yang bertakwa. Jamak. Tapi saya nak apa definisi bagi takwa? Haji Yaakob. Siapa boleh tolong jawab? Aywah. Haji Kamarul Zaman. Tepat sekali. Menunaikan yang disuruh dan meninggalkan dilarang. Dalam bahasa Arab disebut imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Itu maksud at-taqwa. At-taqwa imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Itu dipanggil takwa. Buat semua yang Allah suruh dan tinggal semua yang Allah Ta'ala larang. Itu dipanggil orang yang takwa. Itu dipanggil orang yang takutkan kepada Allah Ta'ala. Habis itu. Tu dah habis itulah. Al-muttaqin, orang yang bertakwa dengan makna menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Kalau bahasa Arab dipanggil imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dia betul, Hajar Zulina, betul. Tepat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Takwa menjauhkan diri dari perkara yang Allah Ta'ala benci. Tapi kena tambah lagi tu. Tak habis lagi. Dan maksudnya menjunjung. Takwa ni kena habis. Menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala perkara yang dilarang. Dua tu kena ada. Bukan kata kita buat Allah Ta'ala suruhnya. Tapi benda yang dilarang kita dah buat juga. Tak panggil takwa lagi. Baik. Habis. وَجَعَلَ فِيهَا قُرَّةَ عَيْنِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَجَعَلَ فِيهَا قُرَّةَ عَيْنِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَرُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ. Ya, betul. Azwan. Ya, betul. Itu takwa. Baik. وَجَعَلَ فِيهَا قُرَّةَ عَيْنِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ wa ruknan min arkanid dini. Ni dia bahas. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati. Allahu Akbar. Apa maksud kata sejuk mata hati? Tak apa. Kak Nur tak apa. Nanti fokus lagi tengok balik. Masuk tugas.
sahabat kita ada Hamilah. Dia maksudnya bertugas sebagai Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, teruskan tugas. Tak apa. Mana tak sempat tu nanti tengok rakaman balik. Baik, tengok. Dia kata, Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati. Okey, baik. Haji Jaidin, baik. Menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati. Sembahyang ni mata hati kita sejuk. Apa maksud mata hati sejuk? Ini dobitan daripada Tuan Guru Haji Abdullah Sarah, Tok Guru saya sendiri. Di Pondok Menang Badam. Dah meninggal lama dah. Saya pernah share dulu dalam grup. Haji Abdullah Al-Jarumi. Dia orang alim dalam ilmu nahu. Dia gelar dia tu sebagai Sibawai Fatani. Bila sebut Sibawai ni, orang paling hebat sekali lah. Kalau zaman dulu sebut, kalau ulama Sibawai, orang yang alim dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahu. Taqwa dan warak. Warak lain. Warak tu tarkus syubahat. Meninggalkan perkara syubahat. Itu panggil taqwa. Dia panggil warak. Al-wara'u tarkus syubahat. Meninggalkan perkara segala syubahat. Itu panggil warak. Bukan kata warak tunduk kepala gitu. Bukan gitu. Bila sebut kata warak, tarkus syubahat. Meninggalkan akan segala perkara syubahat. Itu panggil warak. Pergi satu kedai tengok, aku tak makan mana kedai mamak ni. Dia warak lah panggil. Dia meninggalkan perkara syubahat. Contohlah. Aku tengok kedai mamak ni banyak India. Contoh. Tak kata kat dia pun. Tapi kadang memang betul. Banyak. Kebanyakan dia gitu. Tengok, aku ni tak sedap ni. India ke ni macam mana masakan dia. Jadi dia takut ada benda syubahat. Kemudian dia tinggal. Tawaduk lain. Tawaduk lain. Orang Melayu kita cakap istilah tak kena. Kebanyakan gitu. Ustaz ni tawaduk. Ustaz ni warak. Ustaz ni zuhud. Dia pun tak tahu apa zuhud. Banyak itu dalam tasawuf. Nanti insya-Allah dalam tasawuf tu nanti minggu satu lagi tu nak makan apa? Baca kitab Hidayatul Azkiya. Kitab Hidayatul Azkiya ni kitab bab jalanan tasawuf. Saya ni kita ni segan nak bagi letak bayaran, saya tak ada buat pun. Itu bukan anjuran saya. Jangan salah faham. Takut orang kata ustaz duk mengajar kitab tu ada ni, itu anjuran NGO. Depa minta tu saya memang kata kalau mengajar gitu tak ada minta apa pun. Tapi dia berkata dia orang nak ni kalau tak mampu bagi free dia kata. Saya cakap dengan depa kata ni saya pun segan juga. Saya tak pernah mengajar ada letak bayaran, tapi kalau depa buat tu saya cakap kalau orang tak mampu tu bagi free pun tak apa. Saya cakap kalau ada orang nak mengaji sungguh lah. Kalau nak mengaji sungguh saya cakap tak apa bagi dia kata. NGO tu dia ada satu pun tak. Saya pun tak kenal orang yang depa bagi tahu minta mengajar kitab tu. Hidayatul Azkiyah. Ada disebut bab zuhud apa, ciri-ciri zuhud apa, ada sebut semua. Warak lagu mana, ciri-ciri lagu mana dia sebut habis. Dalam kitab Hidayatul Azkiyah. Asal nak suruh buat daurah. Saya ni tak pandai nak buat daurah. Maksud pengajian cepat. Saya kata, saya baca kitab macam biasa, tiap-tiap minggu. Kalau habis-habislah. Tak ada letak masa. Kalau letak 3 bulan, wallahualam, saya tak pasti. Tapi saya akan baca secara terperinci. Tak akan baca, zuhud ialah ni sekian, tak. Hurai lagi. Apa perkataan ulama sebut apa dalam kitab tu. Kitab ni apa sebut. Jadi, bukan terhenti di atas, kita membaca dah cukup. Tak. Saya ni tak erti. Kalau daurah saya pun, daurah saya tidak akan baca cepat. Daurah saya pun lama juga. Macam ni kita buat daurah juga ni. Ni daurah juga. Pusingan. Dur. Kita ngaji tauhid dur. Pusingan. Tapi pusingan kita baca satu-satu. Habis itu. Baik Tu tarkus syubhat. Warak tu
Wara' itu tarkus syubhat, meninggalkan perkara syubhat. Baik, habis. Mak takkan makan kedai mamak. Allah alam, terserahlah. Baik. Nanti minggu depan malam Selasa, insya-Allah. Selasa 16 hari bulan, insya-Allah. 16 hari bulan, insya-Allah. Ada dalam tu, ada, tak tahu siapa post, tak tahu saya jangan. Ada dalam grup ni juga. Nanti tengoklah dalam tu. Alhamdulillah lengkap lah. Saya pun nak baca kitab taus yang kecil-kecil dulu ni. Sebelum nak masuk ngajar kitab ikam tu, kena ambil kitab-kitab kecil dulu. InsyaAllah. Tak tahu lagi kitab kita nak habis bila ni. Baru mula. Jadi kan zaman. Baik, habis. Tengok. Tuhan yang menjadikan dalam semai itu sejuk mata hati. Jadi ni ada dorbitan daripada Haji Abdullah Sarah. Babullah Sarah. Tok guru saya sendiri. Dia kata apa? Tulis itu. Dobit situ. Dia kata makna sejuk mata hati itu. Tulis dobit tepi. Apa maksud kata sejuk mata hati? Makna sejuk mata hati itu dengan bahawa memberi Allah Ta'ala akan nabinya. Makna sejuk mata hati itu. Dobit situ. Makna sejuk mata hati itu ialah makna sejuk mata hati itu dengan bahawa memberi Allah Ta'ala akan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna sejuk mata hati itu dengan bahawa memberi Allah Ta'ala akan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesukaan. Ini kegembiraan. Sikit lagi, dobitan ni, sikit lagi. Dan ketetapan mata hati. Dan ketetapan mata hati. Serta ketiadaan ingat segala perkara yang bersangkut paut dengan dunia di dalam solatnya. Saya ulang balik. Serta ketiadaan ingat segala perkara yang bersangkut paut dengan dunia di dalam solatnya. Baik, saya ulang pada awal pula. Takut siapa tak sempat dobit. Apa yang dimasukkan dengan makna sejuk hati tu? Sejuk mata hati tu apa maksud dia? Makna sejuk mata hati itu dengan bahawa memberi Allah Ta'ala akan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesukaan. Yang ni kesukaan dengan mana kegembiraan lah. Dan ketetapan mata hati. Serta ketiadaan ingat segala perkara yang bersangkut paut dengan dunia di dalam solatnya. Itu yang dimasukkan dengan sejuk mata hati. Tulis intaha, ini daripada Tuan Guru Syekh Abdullah Sarah Al-Jarumi. Tok Guru pondok saya dulu, pondok Menang Madam tu. Ni Tok Guru saya sendiri. Dia bagi dobitan situ. Dia bagi dobitan macam tu. Jadi sejuk mata hati itu apa? Bahawa Allah Ta'ala berikan Nabi Muhammad SAW itu kegembiraan dan ketetapan hati serta ketiadaan ingat segala perkara yang tak ingat tu segala perkara yang bersangkut paut dengan dunia dalam solat dia. Ibaratnya kita semayang ni, sejuk mata hati ni, maksudnya perkara dunia tak masuk dalam hati kita. Kita tak ingat langsung perkara dunia tu dalam semayang kita. Hati kita tetap.
Ha. Nikmat khusyuk tu akan datang dia sebut. Wallahu alam maksudnya nikmat khusyuk tu, khusyuk ni dalam kitab musalli ni maksudnya merendahkan diri. Itu memang ada dalam semayang. Tapi kita nak tafsirkan apa maksud kata sejuk mata hati tu. Memang kita boleh kata nikmat khusyuk dalam semayang boleh sebut Haji Kamal Zaman. Tapi bukan makna bukan makna kata sejuk mata hati tu. Kita nak faham penyejuk mata hati tu maksudnya apa? Iaitu dengan apa? Memberi Allah Ta'ala akan Nabi Muhammad SAW kegembiraan. Maksud kegembiraan tu maksudnya Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kegembiraan, ketetapan hati serta ketiadaan ingat segala perkara dunia itu di dalam solatnya. Itu yang dimaksudkan dengan sejuk mata hati. Itu dobitan daripada Babul Sarah. Babul Sarah ni dia orang yang garang. Dia dulu balik Mekah dulu umur dalam 30. Ada jenis orang sana dulu, zaman dulu lah, cerita zaman dulu, nak kata dia hebat tak hebat. Itu dia panggil, tak panggil sejuk mata hati lah. Sembahyang tetap sah. Sebab tu kita kata kitab Mu'tamal Musalli ni dia nak ajar kita sembahyang dalam keadaan bertasawuf. Kalau ada masuk dalam hati, sembahyang tu tak adalah khusyuk, tidak adalah sejuk mata hati. Itu dia maksud dia, cerita dia. Haji Khairul, mafhum daripada tu kita faham lah. Ibarat dia beginilah. Saya ajar masak. Gini ibarat ni gini, Haji Khairul tanya. Ibarat dia macam ni. Saya masak lemak cili api, tak bubuh bawang. Saya letak lemak cili api, cili padi, santan, serai, garam. Saya letak tu, saya masak tu. Lepas tu bubuh ubi kentang. Dah masak-masak siap, lepas tu orang tanya, Ustaz, kalau saya letak bawang tu macam mana Ustaz? Fahamnya apa? Jadi tak masukkan lemak cili api? Tak jadilah. Tak jadi masakan lemak cili api Kuala Pilah. Tu masak lemak, itu kalau campur bawang tu, tu lemak cili api orang Rembau. Nampak tak Haji Khairul tanya tu? Dia nak faham apa? Ustaz, kalau masuk dunia, kita faham apa? Tak jadilah penyejuk mata hati. Nampak lagi? Dia tanya, Ustaz, kalau letak bawang jadi apa Ustaz? Dalam masakan tadi. Maklum apa? Tak jadilah masakan lemak cili api Kuala Pilah. Jadilah masakan lemak cili api orang Rembau pula sebab letak bawang. Dia kena faham situ lah. Kita dah cerita-cerita, dia tanya hak tu. Jadi hak tu tak jadilah penyejuk mata hati. Tu maksudnya. Sebab tu Syekh Daud ni, kitab Mu'tamal Musalli ni bagusnya. Dia panggil kitab kesempurnaan solat sebenarnya. Ulama dulu buat cantik lah. Mu'tamal Musalli ni cukup kita belajar bab solat ni memadai semayang kita dah. Cukup dengan tasawuf semua siap dah. Lepas tu kalau kitab solat, saya suka baca kitab Mu'tamal Musalli, walaupun kata payah Ustaz ibarat dia. Bahasa dia payah. Mukadimah dia payah, tapi tak apa. Habis itu, nampak? Itu masuk penyejuk hati. Penyejuk mata hati. Habis itu. Dia Babullah Sarah ni saya cerita tadi. Babullah ni dia balik Mekah ni dalam umur 20, dalam tingkat 30. Balik tu buka pondok. Lepas tu ada orang satu masalah berdebat, masalah fiqh. Dia jawab tu dengan ilmu nahu je. Jawapan dia dengan ilmu nahu saja, tapi dapat menjawab soalan fiqh tadi. Hebat sungguh. Sebab tu di pondok saya tu, di Benar Badam tu, Babullah Sarah ni dia gelar si bawah tani. Selepas dia meninggal, tak ada gelaran si bawah. Tak ada dah. Nak kata si bawah ni, nak kata apa dalam? nak cerita si bawah ni, nak cerita kata apa masalah ilmu nahu yang susah-susah tu dia boleh jawab. Sebab tu pondok saya, dia train pelajar-pelajar. Paling kurang 2 tahun tu bahasa Arab kalau bab nahu ni mesti boleh baca kitab. 2 tahun je, paling kurang. Tapi sehari tu memang letih lah. Sehari tu kat 7-8 kali. Kat 5-6 kali, 4-5 kali nahu je kena mengaji.
Nak bagi boleh sungguh. Kalau keluaran dia tu, kalau tak pandai baca nahu tu, dia anggap macam aib sikit lah, aib. Kalau orang tanya mengaji pondok mana lu? Mengaji pondok Babala Sarah. Pondok Bendang Madang. Kalau orang sana panggil Bendang Padeh. Bendang Padeh. Mengaji pondok mana? Mengaji pondok Bendang Padeh. Baca kitab nahu sikit boleh? Tolong tafsir Quran sikit boleh? Kata tak boleh, tak pandai. Ibarat dia gitulah. Kita ni, ibarat dia kalau keluaran tu, dia kena pandai juga sikit. Paling kurang pun jadi imam tu kena pandai dah. Kalau di sana. Sebab tu dia dobitan ni, saya bagi dobitan ni penyejuk hati tu daripada Babul Sarah sendiri. Dobitan ni daripada Syekh Abdullah Sarah Al-Jarumi. Dia ni keturunan Jarumi. Kalau belah Kedah tu banyak. Habis itu. Itu maksud kata sejuk mata hati. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu. Tengok kitab balik. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati bagi penghulu segala mursalin. Ya, Pondok Babeli itu sebenarnya, Babeli itu menantu Haji Yaakob. Asalnya pengasas tu Babelah Sarah. Sebab tu Babeli itu menantu dia. Dia nak pilih menantu bukan sembarangan juga. Babel dia pilih Babel Zulkifli tu bukan orang biasa Babeli tu. Walaupun kita tengok dia awal 40-an, tapi ilmu dia macam umur 60-an. Sebab Babelah ni nak pilih menantu mesti orang hebat juga nak ganti pondok tu. Sebab pondok saya tu 3-400 orang. Nak boleh jaga seorang tu, seorang nak jaga 400 orang. Macam mana? 400 orang boleh ikut perkataan guru dia. Seorang je. Seorang jaga. Bukan senang. Babel ni dia mengajar dari pagi sampai malam. Begitu juga Babelah Sarah dulu. Gitu. Ajurumiyah. Dengan dia boleh sebab dia Ajurumi ni daripada situlah, keturunan situ. Ajurumiyah tu nama tempat nama kitab. Al-Jarumi ni daripada Yaman. Syekh Al-Jarumi. Bukan Ajurumiyah tu bukan. Syekh Al-Jarumi ni daripada keturunan Yaman. Babelah Sarah ni dia keturunan Nabi juga. Orang dewasa nak belajar macam tu, kitab nahu Allah saja yang tahu. Yelah. Kitab nahu ni dia agak payah sikit. Tapi perlukan mujahadah bersungguh-sungguh. Tak ada masalah boleh mengaji. Saya mengaji ilmu nahu pun dah lambat juga. Tapi atas dasar minat sendiri. Tak ada paksaan daripada ibu bapa, tak ada paksaan daripada keluarga dan sebagainya. Kita memaksakan diri kita sendiri untuk kita belajar. Untuk menghilangkan kejahilan kita. Itu je saya pegang. Saya belajar atas dasar apa? Nak hilangkan kejahilan. Itu je. Saya tak ada kata aku belajar nahu ni aku nak jadi hebat esok, nak jadi si bawah di Malaysia. Tak ada. Tak ada niat gitu. Aku belajar nahu ni bagi hebat ni, boleh baca kitab banyak ni. Mudah-mudahan, cakap mudah-mudahan nak dah. Mudah-mudahan orang boleh panggil aku si bawah. Si bawah Malaysia. Tak ada niat gitu. Kata Babelah Sarah, dia kata, kita mengaji ni nak hilangkan sifat kejahilan kita. Kita ni, dia kata apa? Kita ni mari daripada tanah, dia kata. Kita ni mari daripada tanah, nak kelik ke tanah juga. Saya ingat perkataan dia. Babelah Sarah dia kata apa? Kita mari daripada tanah, kelik ke tanah juga, dia kata. Dia kata gitu. Saya ingat lagi Babelah Sarah dia sebut. Kita mari tanah, nak kelik ke tanah juga. Babelah Sarah ni bukan orang biasa. Saya pernah. Dia cakap dia biasa lah. Tapi orang hebat. Orang segan. Kalau di petani tu, kalau pondok yang kata Babelah Sarah semua kena masyhur. Jadi kita belajar ilmu ni untuk menghilangkan sifat kejahilan kita. Tu je. Saya niat begitu je. Habis. Tu dobitan tulis itu yang saya dobit tadi tu. Makna surat itu dengan bahawa memberi Allah Ta'ala akan nabinya dan ketetapan mata hati serta ketiadaan ingat segala perkara yang bersangkut paut dengan dunia di dalam solatnya, itu daripada dobitan catatan daripada Allah yarham Tuan Guru Haji Abdullah Sarah Al-Jarumi. Sarah tu nama tempat. Bukan Sarah nama orang. Sarah. Dia panggil Sarah. Sarah tu nama tempat di Fatani. Ya, baik. Habis. Tengok.
Apa maksud kata menjadikan dalam sembahyang itu sejuk mata hati bagi segala mursalin? Mursalin ini segala nabi-nabi, segala rasul-rasul. Yakni, disafsir pula. Dijadikan sejuk mata hati Nabi, yakni dijadikan mata hati, yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah. Dengan musyahadah oleh Nabi. Tulis situ. Dengan musyahadah oleh Nabi akan Tuhannya di dalam sembahyangnya. Apa maksud kata musyahadah? Apa maksud kata musyahadah? Siapa boleh tolong jawab? Apa maksud kata musyahadah? Saya dah ajar dah sebelum ni dalam bab tauhid. Saya buat perbezaan musyahadah. Musyahadah di sini dengan mana apa? Siapa boleh tolong jawab? Tolong tulis kat ruang komen. Siapa boleh tolong jawab? Apa maksud kata musyahadah di sini? Pandangan mata hati, tepat sekali. Kamal Zaman. Maksudnya, dijadikan sejuk mata hati Nabi tadi tu dengan musyahadah. Yang ini dengan musyahadah Nabi. Yang ini dengan pandangan mata hati. Kalau dalam ilmu tasawuf, musyahadah dengan pandangan mata hati. Adapun musyahadah di dalam ilmu tauhid, pandangan mata zuhir. Pandangan mata kasar. Memang menyaksikan. Tapi kita nak istilah, Kak Non. Memang asal musyahadah tu maksudnya menyaksikan. Tapi kita saksikan tu ada dua. Saksikan, kita menyaksikan di dalam hati dan dengan pandangan mata kasar. Itu musyahadah. Musyahadah dalam ilmu tauhid, kita menyaksikan dengan mata zuhir kita dalam ilmu tauhid. Ada pun musyahadah di dalam ilmu tasawuf, macam ni contoh musyahadah. Musyahadah di sini dengan mana? Pandangan mata hati. Maksudnya kita menyaksikan dengan mata hati kita. Jadi Nabi, Allah Ta'ala menjadikan sejuk mata hati Nabi tadi dengan musyahadah, dengan pandangan mata hati akan Tuhannya di dalam semayang. Nabi semayang, dia pandangkan mata hati dia dengan bersaksikan Allah Ta'ala. Nampak? Jadi dia buat ibadat tu, dia pandang dengan musyahadah. Contoh, kita angkat takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pandangan mata hati. Walaupun dia baca Al-Fatihah, tetapi pandangan mata hati dia. Pandangan mata hati dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Bukan pandangan mata zuhir. Kalau pandangan mata zuhir Allah Ta'ala duduk depan, itu mustahil. Allah Ta'ala tak bertempat. Maksud pandangan mata hati ni seolah-olah kata Allah Ta'ala tu, dia sembahyang seolah kata Allah Ta'ala tu ada dengan dia. Seolah kata Allah Ta'ala tu ada di hadapan dia. Seolah-olah. Bukan ada sungguh, tapi dia pandang dengan mata hati dia. Baik. Habis itu. Dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Ihsan. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Itu ihsan, Haji Kamal Zaman. Dalam hadis Nabi, daripada hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat daripada Ibn Umar, akhbirni anil ihsan. Kata Jibril kepada Nabi, fa akhbirni anil ihsan, maka cerita kepada aku tentang ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahawa beribadatlah oleh engkau ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala. Itu dipanggil maqam, dia panggil maqam musyahadah. Seolah-olah kata kita melihat Allah Ta'ala, itu dia panggil maqam musyahadah. Tapi fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau engkau tidak dapat melihat Allah Ta'ala di dalam pandangan mata hati engkau, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tu melihat akan dikau. Ini dipanggil maqam, tadi maqam musyahadah. Ni maqam Allahumma salli Muhammad. Dia panggil maqam, nanti Ustaz. Apa dia panggil? Lupa dah. Allah SWT tak mari pula. Musyahadah. Muraqabah. Allah SWT Muhammad baru ingat. Maqam muraqabah. Maqam muraqabah ni seolah-olah Allah Ta'ala mengintai-ngintai kita. Seolah kita dalam semayang ni, Allah Ta'ala tengok kita semayang. Itu maqam muraqabah lagi tinggi daripada maqam musyahadah. Seolah-olah kata, dibandingkan dunia ni, seolah-olah CCTV tu sentiasa duk tengok kita. Dia tengok kita semayang ni, CCTV duk tengok. Ish, aku takut ni CCTV kalau aku, ibaratnya kalau orang kerja lah. Dia buat kerja tu dengan betul-betul. Sebab apa tu? Sebab CCTV duk tengok dia. Sebab ada webcam CCTV, kalau dia tak buat kerja sungguh-sungguh, maka gaji dia dipotong. Seolah-olah kata seperti maqam muraqabah. Dia buat kerja tu dengan khusyuk dan sebagainya sebab dia sampai dengan maqam muraqabah. Contoh nak bagi, nampak? Seolah kata CCTV. Duk perhati kita. Ya, betul. Itu maqam muraqabah. Kalau kita menyaksikan Allah Ta'ala dalam mata hati kita, itu dia panggil maqam musyahadah. Maqam muraqabah ni tinggi lagi. Ni bab tasawuf. Bab tasawuf. Saya dulu, kita dulu minat tasawuf tak minat mana. Dulu saya lah. Waktu mengaji pondok mula-mula sekali di Kelantan. Kena pula dekat pondok tu, Tok Guru minat tasawuf pula. Malam kitab hikam. Pagi kitab Nawawi Hati. Lepas tu kitab Minhajul Abidin. Tok Guru minat tasawuf. Lepas tu kitab, Yakut Nafis. Minta maaf. Durun Nafis. Lepas tu kitab Martabat 7. Ngaji semua tu. Kita orang budak-budak, mau muda. Tak minat mana ke tasawuf dululah jangan cerita. Sebab tu kata Tok Guru, dia kena tekan juga ilmu alat ni mula-mula. Tajalli ni Allah Ta'ala menzuhirkan. Tu tajalli. Ni tasawuf lah dah. Nanti tasawuf nanti kita hurai nanti. Tajalli ni mana Allah Ta'ala menzuhirkan pada kita. Orang kita sebut tajalli. Tajalli. Apa tajalli? Kita tahu bahasa Arab. Tajalli Allah Ta'ala menzuhirkan pada kita. Tapi ni bukan masuk bab tajalli. Ni lain. Ni bab lain. Jangan campur aduk. Tasawuf ni dia kena adu peringkat asas dia. Tahalli, takhalli tu bab lain. Ni bukan bab dia ni. Baik. Tengok kitab. Habis. Dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Sebab itulah solat itu adalah asas daripada asas-asas agama Islam. Dalil hadis Abdullah bin Umar. Ni dalil hadis daripada hadis 40. Tapi tak disebut dalam kitab. Yang kita kata dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Maksudnya sembahyang itulah sebagai tunjang dan asas daripada rukun agama. Sebab ada hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya dibinakan agama Islam itu atas 5 perkara, menyaksikan bahawa tiada ada Tuhan yang disembahkan dengan sebenarnya kecuali Allah Ta'ala jua. Dan Nabi itu, Muhammad itu adalah
utusan dari Allah, dan mendirikan solat dan menunaikan zakat dan menunaikan ibadat haji ke Baitul Haram, ke Baitillah, dan menunaikan puasa di bulan Ramadan. Jadi asasnya iaitu dengan sembahyang. Habis itu, wa ja'ala fiha jannatal ajilati lil muhibbin wa ma'dani asraril ashiqin. Ini panjang lagi. Tengok masa. Habis masa dah. Kita sampai stesen dah tu. Saya nak baca lagi sikit tu. Bawa sampai wassalatu wassalam. Sikit lagi boleh? Dalam 5 minit, 10 minit boleh? Nak baca sikit lagi? Boleh tak saya baca sikit lagi? Nak habis dah. Sampai wassalatu wassalam tu. Sampai sedap sikit. Stesen besar dia. Aku ada orang kerja sebelum ke 10 habis lah ni. Boleh sikit lagi boleh? Boleh sikit lagi? Boleh Ustaz? Okey. Wa ja'ala fiha jannatal ajilatil lil muhibbin wa ma'dani asraril ashiqin. Boleh. Alhamdulillah. Dan menjadikan padanya dan menjadikan padanya pada solat. Tulis itu. Dan menjadikan padanya pada solat itu, padanya nya tu kembali pada solat. Boleh, alhamdulillah. Dan menjadikan padanya pada solat dapat lazat. Apa lazat? Kesedapan. Tulis itu. Lazat dengan mana? Kesedapan. Mendapat lazat kesedapan manis khidmat di dalam sembahyang. Jadi dalam solat ni kita mendapat kemanisan. Kita mendapat kemanisan. Lazat ni apa? Dobet situ. Apa maksud lazat? Maksud lazat di sini mendapat kelazatan, yakni kerana, tulis, kerana mereka mengerjakan solat, kerana mereka mengerjakan solat, kerana mereka mengerjakan solat dengan menunaikan rukun-rukunnya, dengan menunaikan rukun-rukunnya dan sunat-sunatnya dan adab-adabnya. Adab solat lah, nya tu kembali pada solat. Kerana mereka mengerjakan solat dengan menunaikan rukun-rukunnya dan sunat-sunatnya dan adab-adabnya. Tambah sikit lagi. Dengan sempurna. Dengan sempurna serta mereka rajin mengerjakan. Serta mereka rajin mengerjakannya. Serta mereka rajin mengerjakannya. Dobek sikit lagi. Dan kerana, tambah sikit lagi. Dan kerana solat dan ibadat itu, dan kerana solat dan ibadat itu sepakat dan sesuai dengan kehendak dan kemahuan mereka itu, tu dia. Baik, saya ulang balik. Apa maksud kata padanya mendapat lazat, mendapat kelazatan? Kerana, saya ulang balik kerana mereka mengerjakan solat, menunaikan rukun-rukunnya dan sunat-sunatnya. Saya ulang balik ni. Kerana mereka mengerjakan solat dengan menunaikan rukun-rukunnya dan sunat-sunatnya, sunat semayang lah, dan adab-adabnya dengan sempurna. Dengan sempurna serta mereka rajin mengerjakannya.
serta mereka rajin mengerjakannya. Dan kerana solat dan ibadat itu, tulis lagi. Nah tadi tu. Saya ulang balik tadi tu. Dan kerana solat dan ibadat itu sepakat dan sesuai dengan kehendak dan kemahuan mereka itu. Tu dia. Itu masuk kata lazat. Nampak Haji? Dia Haji, gini Haji. Kita ni, Haji Kamal Zaman. Kita bab semayang musalli ni, kalau Haji ikut saya punya tata tertib ni, saya bagi dobit semua tu, insya-Allah saya berani jamin, 100% Haji boleh mengajar balik. Haji boleh mengajar kawan keluarga balik. Boleh mengajar anak balik. Kalau orang minta mengajar pun kita boleh mengajar balik. Sebab apa? Bukan niat nak mengajar. Tapi kalau orang kata, ustaz, kalau kata, Ji boleh tak tolong mengajar saya musalli ni, bab semayang saya tak pandai. Boleh mengajar balik. Sebab apa? Sebab kita ada belajar dengan guru dan dapat daripada catatan guru. Dapat daripada dobitan guru. Dobitan guru yang payah tu nak dapat. Kalau kita baca seorang-seorang je, kita faham tafsir sendiri lah. Kita faham dengan akal kita je. Kalau lazat, lazat ni semayang sedap ni. Bukan gitu. Kelazatan semayang ni, aku rasa nikmat. Itu perasaan dengan akal kita. Kalau kita belajar dengan guru, kelazatan tu dengan makna apa? Maksudnya, mengerjakan solat dengan menunaikan rukun-rukun, sunat-sunat, adab-adab dengan sempurna, serta rajin untuk mengerjakan semayang. Itu panggil kelazatan semayang. Dan kerana sepakat. Nak ulang balik? Okey, saya ulang balik sekali lagi. Tak apa, tak ada masalah. Apa maksud kata dapat lazat tadi? Dobit kat tepi tu, dobit kat atas satu, lepas tu tulis kat tepi. Betul Haji Kamal Zaman boleh ngajar balik kitab ni Haji Kamal Zaman. Boleh ngajar balik. Habis kitab ni insya-Allah macam kitab Bahjatul Mardiah baru ni. Kalau dobit elok-elok tu boleh ngajar balik kitab tu. Saya bagi dobit tu jangan kita buat tak tahu dobit biarlah. Saya dobit guru tu, saya dobit terus. Tengok kita dobit tu bukan kita tak tengok saya dobit dulu mengaji. Kita dobit dulu. Dobit. Cara dobit macam mana? Saya dobit dulu. Bukan tak dobit, kita dobit bukan kita amanah dengan ilmu, kita dobit. Apa guru mengajar tu kita dobit. Baik, saya nak ulang balik. Hajah Rahimah Teh dia minta ulang balik baik macam ni. Apa maksud kata lazat, mendapat kelazatan tu? Kerana mereka mengerjakan solat dengan menunaikan rukun-rukunnya. Tu dah ada dah. Dan sunat-sunatnya dan adab-adabnya dengan sempurna, serta mereka rajin mengerjakannya. Satu, dan kerana solat dan ibadat itu sepakat dan sesuai dengan kehendak dan kemahuan mereka itu. Sebab tu dia kata lazat. Bila kata kesedapan, di atas dasar kemahuan kita nak semayang. Allahu Akbar. Semayang sedap sungguh. Semayang. Apa sedap? Sebab kemahuan kita nak semayang. Nampak tak? Kehendak kita nak semayang. Kita bersungguh-sungguh nak semayang. Saat lagi zuhur, aku nak tunggu dah semayang jemaah. Alhamdulillah saya duduk kat waktu PKP ni. Walaupun kat surau dekat depan ni, kita semayang juga jemaah pun. Walaupun tak ramai, semayang juga. Jemaah tu kena jaga. Orang lelaki kalau ada surau depan tu, kalau ada orang boleh bagi surau bagi semayang tu, kita jaga semayang jemaah. Semayang jemaah tu penting. Habis. Nampak lagi Hajah Rahimah Teh tadi. Tu alhamdulillah. Terima kasih banyak Hajah Zainora. Tolong tulis balik apa dobitan yang saya bagi tadi. Dobitan ni penting daripada guru, dan kita boleh mengajar balik insya-Allah. Bukan niat nak mengajar, tapi kita boleh muzakarah balik dengan kawan keluarga kita. Sekurang-kurang kalau orang minta mengajar musalli ni, boleh mengajar balik. Bukan senang kita musalli nak mengajar boleh, bukan senang. Bukan semua orang boleh mengajar kitab ni, tapi kalau dah boleh mengajar ni alhamdulillah, syukur. Nikmat Allah Taala bagi, alhamdulillah. Habis. Sikit lagi. Dan menjadikan padanya dapat lazat manis khidmat di dalam semayang. Tengok. Yang menempati syurga. Allah Akbar. Apa maksud yang menempati? Tulis. Sembayang tu seolah-olah diserupakan. Dobit situ. Yang menempati syurga, yakni yang diserupakan dengan syurga.
yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hamba Allah yang muhibbin. Apa maksud dia? Maksudnya begini. Maksudnya, seolah-olah sembahyang kita ni diibaratkan kalau orang tu mendapat kelazatan, kemanisan dalam sembahyang tu, seolah-olah kita sembahyang tu disegerakan kita tu, seolah-olah kita mendapat syurga dalam dunia dah. Tu dia. Kita mendapat syurga dalam dunia tu, iaitu apa? Mendapat kelazatan di dalam sembahyang. Allahu Akbar. Ni tasawuf ni, kalam tasawuf. Tengok dia kata. Tengok dia kata, menempati syurga, yang ni diserupakan. Menempati itu maksudnya diserupakan. Diserupakan syurga yang disegerakan di dalam dunia. Seolah-olah, kalau kita mendapat kemanisan semayang tadi, kelazatan semayang tadi, kita jaga adab-adab semayang dengan sempurna, kita nakkan semayang tu, nak tunggu masa semayang, kita nak semayang tu, seolah-olah kita dah dapat syurga dunia dah. Allah Akbar. Dah dapat syurga dunia. Allah Akbar. Dah dapat nikmat syurga. Syurga apa? Syurga dalam dunia. Apa dia? Iaitu kelazatan, kemanisan dalam semayang. Itu maksud kata pengarang kita, iaitu Syekh Daud Al-Fatani. Ni Tok Wali besar ni. Syekh Daud ni Tok Wali besar. Habis itu. Bagi siapa tu? Bagi segala hambanya yang muhibbin. Bagi segala hambanya yang muhibbin. Apa maksud muhibbin? Apa maksud kata orang yang muhibbin? Dobek tepi. Muhibbin ni pada makna lughah, iaitu yang kasih kepada Allah. Itu pada makna lughah. Muhibbin, isim fa'il. Haji Yaakob. Orang yang kasih kepada Allah Ta'ala. Tapi apa maksud kata orang yang muhibbin? Dobek dia tepi. Iaitu, tulis. Dobek tepi. Muhibbin tu apa? Iaitu orang, tulis itu. Iaitu orang, ni dobitan saya ngaji guru. Iaitu orang yang mendahulukan kehendak Allah. Iaitu orang yang mendahulukan kehendak Allah di atas kehendak diri sendiri. Iaitu orang yang mendahulukan kehendak Allah di atas kehendak diri sendiri. Tu orang muhibbin. Kita mendahulukan kehendak Allah Ta'ala dulu. Kita mendahulukan surah Allah Ta'ala dulu daripada kehendak kita. Kita tahu kehendak Allah Ta'ala suruh kita jaga semayang. Aku ni lagi nak zuhur ni. Contoh sebelum PKP lah. Nak zuhur. Majlis kahwin pukul 1. Ikut kehendak kita ni, aku nak tengok mendahulukan kehendak Allah di atas kehendak diri sendiri. Betul? Ni contoh, sebagai contoh. Masuk waktu semayang 1.5 minit. Contoh lah. Sekarang ni 1.5 dah. Kita ambil lah. Ni sebelum PKP lah. Ni banyak orang berlaku ni. Orang kita selalu gini. Kehendak aku nak tengok pelamin kawan tu cantik lagu mana cantik kelamin dia. Bang, jom kita pergi tengok kita pergi sana dulu. Kita datang awal tengok kelamin dulu, tengok pelamin dulu. Pelamin orang kahwin tu lagu ni cantik lagu mana? Dapat tengok orang apa tu pengantin. Pukul 1 baru nak berarak. Time zuhur lah kau nak berarak masa tu. Kemudian laki dia kata apa? Jangan kita dahulukan kehendak kita daripada kehendak Allah. Kehendak Allah Ta'ala apa suruh apa? Semayang dulu. Biar semayang dulu, lepas tu kita pergi. Habis cerita. Lambat lah bang. Pukul 2 tu dah tak ada orang berarak dah. Tak jadi orang muhibbin lagi. Kalau orang yang muhibbin, dia mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak kita. Kehendak kita apa? Aku nak tengok pelamin. Tak. Kehendak Allah Ta'ala dulu. Sebab abang nak jadi orang yang muhibbin. Orang yang kasih kepada Allah Ta'ala. Apa maksud kata orang yang kasih kepada Allah Ta'ala? Orang yang mendahulukan kehendak Allah di atas kehendak kita. Di atas diri kita. Syekh Daud ni kalam cantik kalam dia dalam kitab ni. Penuh dengan orang panggil benda perkara-perkara yang tersirat.
Habis itu. Sikit lagi nak habis dah. Dan tempat galian segala rahsia daripada bagi tajalli Allah. Ni sebut dah ni. Ada sebut dah. Tajalli. Tengok. Dan tempat galian. Apa tempat galian? Tulis itu. Dan tempat galian yakni suatu perkara yang ada harga. Satu perkara yang berharga. Itu tempat galian. Suatu perkara yang berharga. Segala rahsia. Apa dia segala rahsia tu? Daripada bagi tajalli Allah. Daripada bagi menzuhirkan Allah. Kalau suami macam tu baguslah. Ni jangan. Suami-suami pun tak apa. Jom. Abang pun nak tengok lah. Pengantin tu macam mana? Tak. Biasa perempuan begitulah. Perempuan begitu. Orang lelaki, Haji Kamarul Zaman, dia kena keras sikit Haji Kamarul. Papa semain dululah. Ataupun nak pergi awal pun tak apa. Pergi pukul 11. Tak apa. Tapi masalah dia berharap masa tu juga. Tu masalah. Nampak? Saya dululah. Kita kahwin dulu. Macam tu juga orang nak suruh. Pukul 1 ni saya tak mau. Saya kalau ni pukul 2.30. Dah terlambat sangat dah. Semayang nanti bila orang yang nak kat pengantin tu semayang pukul 4 tu. Lebih baik saya semayang dulu. Lepas tu lah kata bersolek. Saya tak bersolek pun. Inai memang tak pakai dah orang lelaki. Tak boleh pakai. Tak ada bersolek apa pun. Dan semayang dulu. Lepas tu pergilah. Kau nak pergi makan pun tak apa. Nak tengok pun tak apa. Pukul 2.30 tak silap. Orang kata belarak tu lah. Berapa? Kita takut kena orang. Kak ini jangan marah. Tak kebanyakan. Bukan semua. Kebanyakan. Bukan semua. Ni contoh. Contoh. Kebanyakan begitulah. Golibnya begitu. Baik. Adatnya begitu. Baik. Dan tempat galian ini tempat sesuatu yang ada harga. Segala rahsia. Soalan kata tempat semayang ni. Segala rahsia daripada bagi tajalli. Apa tajalli? Bagi menzuhirkan. Jika mana zaman. Orang dulu lagi sampai. Cowboy kan orang dulu. Jika mana zaman. Termakan sama-sama jemputan. Lagi senang. Alhamdulillah. Kalau budak anak-anak sekarang ni payah sikit. Apa tu kata ni. Mereka main sekarang memang waktu bersanding jam 1.30. Tak 1.30 tu lah kau nak buat. Nanti orang nak sembahyang zuhur tu. Alasan dia apa? Alasan bukan dalam kata ni. Alasan dia guna kaedah. Alah ustaz, kalau ni lewat sangat, awal sangat pula orang datang kita tengah-tengah lah. Alasan orang. Duk kira orang. Tak habis kita. Saya dulu alhamdulillah lah bagi tahu kat keluarga macam ni dia orang boleh terima lah alhamdulillah. Boleh terima. Kita pun ada anak. Haji pun kalau zaman ada anak. So nak buat tu beritahu siap-siap. Kau nak sembahyang zuhur nanti tu nak kat asar semua nak sembahyang zuhur. Ni tak sedap juga. Yelah. Alhamdulillah zaman PKP. PKP dah tak ada dah. Semua dah tak membazir. Siapa anak-anak nak kahwin masa ni, suruh pakat kahwin. Senang. Tak payah nak pergi majlis. Jimat sikit duit. Jimat sikit duit. Bagus. Lagi bagus. Semua tak ada. Bagus. Senang orang nak nikah masa ni. Anak-anak pun semua tu nak menikah senang. Anak-anak je nak menikah senang masa ni. PKP ni. Tak ada buat majlis apa. Orang pun tak sabut otak. Nak buat majlis apa ni. Nak buat kad apa. Nak buat kad kahwin lah apa. Tak ada dah. Habis. Tengok. Dan tempat galian ini suatu yang ada harga. Betul. Betul. Kena ubah. Kita punya apa? Kita punya inilah adat kita tu kena ubah sikit. Dan tempat galian ini tempat suatu yang ada harga. Segala rahsia. Apa segala rahsia tu? Daripada bagi tajalli. Bagi menzuhirkan.
Bulan pagi okey tak Ustaz? Okey, buat pagi lagi bagus. Sebenarnya pagi lagi best. So apa buat pagi di majlis pagi? Ni pandangan saya lah Bukan sebut dalam kitab, tapi pandangan saya. So, apa pagi best? Sebab buat pagi tak panas. Redup dia, makan pun orang senang hati makan. Seronok. Kalau buat pagi kan. Buat sandi pagi, habis tengah hari. Lagi senang. Ni panas-panas time tu nak bersanding, nak pakai payung. Oh, panas lagi. Allah. Yang pengantin berpeluh-peluh dia. Berpeluh-peluh. Kalau anak saya ada, esok saya jadi tua ni memang marah lah. Nak kahwin kau semayang kau macam ni memang kena lah. Tak kira Dia kalau elok buat pagi-pagi lagi senang. Oh gitu di Sarawak ya. Bagus lah pukul 10 pagi alhamdulillah. Buat malam pun tak apa. Kawan saya buat malam. Betul, buat pagi lagi senang. Sekaligus. Tak panas pun tak ada, pengantin pun tak sampai berpeluh-peluh. Ni dah berpeluh-peluh, dah hilang make-up dia. Tak rugi dah. Buat habis duit je make-up, tengok berpeluh, alah, menitik air, tak cantik dah. Baik buat pagi. Pagi senang. Alhamdulillah ya Haji Jaidin. Bagus. Buat malam selesai. Bagus, buat malam selesai. Baik, habis sikit lagi habis takut orang marah saya. Saya lagi sikit nak habis. Dan tempat galian, yang ini sesuatu yang ada harga. Segala rahsia. Apa segala rahsia tu? Daripada bagi tajalli Allah. Apa tajalli? Menzuhirkan Allah. Allah Ta'ala menzuhirkan. Tajalli ni zuhir. Daripada bagi menzuhirkan Allah bagi orang yang asyikin. Jadi Allah Ta'ala menzuhirkan kepada orang yang asyikin. Allah Ta'ala menzuhirkan rahsia-rahsia semayang itu. Allah Ta'ala menzuhirkan kepada orang yang asyikin. Yakni ditulis rindu mereka itu akan mahbubin. Apa maksud asyikin? Dobek tepi. Apa maksud kata asyikin? Tulis dia tepi. Asyikin tu apa? Iaitu orang-orang yang kuat. Iaitu orang-orang yang kuat kasih kepada Allah Ta'ala. Ini dobitan pada guru. Iaitu orang-orang yang kuat kasih kepada Allah Ta'ala. Itu panggil orang asyikin. Dia tulis, yakni rindu. Apa maksud rindu? Terlalu kuat. Dia terlalu kuat kasih pada Allah Ta'ala. Macam kita lah. Aku rindu sungguh nak semayang jemaah ni kat masjid. Apa maksud rindu? Aku rindu sungguh nak semayang Jumaat. Macam saya lah, dah lama saya tak semayang Jumaat. Rindu sangat. Apa maksud rindu sangat? Maksud, terlalu kuat sangat kasih kepada Allah Ta'ala. Sedih kita di Selangor ni, minta maaf lah. Selangor ni tak dapat semayang Jumaat. Saya orang Selangor di Gombak ni, nak semayang Jumaat tak dapat. Jadi rasa sedih. Rasa sedih. Bila rasa rindu sangat, lama tak semayang Jumaat. Begitu juga orang yang rindu ni adalah, kalau orang yang rindu satu-satu benda tu, maksudnya rindu dengan ibadat, pekerjaan ibadat lah. Bukan rindu kasih pada manusia tu tak. Maksudnya rindu kepada ibadat tu dengan maksudnya, rindu tu dengan mana orang-orang yang kuat kasih kepada Allah Ta'ala. Itu maksud asyikin. Asyikin. Ustaz nama Nur Asyikin. Nur Asyikin orang yang rindu. Kalau Asyikin lah, Ain lah. Kalau Nur Asyikin, nama saya Nur Asyikin Ustaz. Cahaya yang rindu. Oh, rindu apa Ustaz? Kalau asyikin betul-betul dengan mana orang yang sangat kuat kasih kepada Allah Ta'ala. Itu panggil asyikin. Sebab tu dia kata, rindu mereka itu asyikin akan mahbubnya. Apa maksud mahbub? Tulis itu. Akan yang dikasihnya. Akan perkara yang dikasihnya. Itu mahbub. Main kopi boleh Yang susah kat sini payah kita payah sini. Sedih juga lah kita kadang-kadang kita sedih juga. Yalah. Kesian kat apa tu rakyat jelata ataupun masyarakat kita. Dia kesannya mendalam benda ni. Sebab apa saya cakap kesan mendalam? Selepas habis PKP esok,
Bila orang nak sembahyang Jumaat balik, dia rasa malas dah. Kalau orang yang tak ada perasaan, jenis orang yang jenis malas sembahyang dah. Bila dah lama, bila buka habis PKP, dia nak pergi sembahyang Jumaat tu, dia semalas dah. Sebab tu saya nak hidupkan sembahyang jemaah saya sembahyang surau ni. Mana pun saya jaga sembahyang 5 waktu, saya jaga sungguh. Jaga sembahyang jemaah tu, kena jaga sungguh. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita jaga. Bukan apa. Yalah, kita rasa masa ni kita nak dekat dengan Allah Ta'ala sebenarnya. Apabila sesuatu musibah ditimpa pada kita, masa inilah kita nak dekat dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Baik. Yang ni rindu mereka itu akan mahbubnya. Yang ni rindu mereka itu orang asyikin akan mahbubnya. Apa akan mahbubnya? Bukan akan mahbub, akan mahbubin. Akan orang yang dikasih. Wilayah boleh, alhamdulillah. Wilayah boleh. Tengok insya-Allah lepas ni kena pergi wilayah minggu depan. Nak tunggu Selangor lambat. Sebenarnya kalau saya ni sebenarnya tak wajib nak pergi ke wilayah. Tuntutan wajib tak ada lagi, tapi kalau kita dah rindu sangat tu bolehlah pergi sembahyang dekat wilayah tu. Insya-Allah lah ada offer tu saya pergilah insya-Allah. Baik. Rindu mereka itu akan mahbubin. Apa maksud akan mahbubin? Akan mahbubnya, bukan mahbubin, akan mahbubnya. Yang ni rindu orang asyikin tadi, yang ni orang yang bersangatan kasih kepada Allah Taala tadi tu, rindu akan kepada akan mahbubnya, akan perkara yang dikasihi. Akan perkara yang dikasih. Apa dia? Iaitu sembahyang. Habis itu. Kemudian kata dah sampai stesen kita. Lama dah ini. Lebih 10 dah, minta maaf banyak. Minta maaf banyak. Ampun, maaf. Lebih masa dah. Kemudian kata wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin. InsyaAllah tersama esok insyaAllah. Habis itu. Yalah, kroni macam-macam. Kita nak kata Allah alam. Terus kita serah pada Allah Ta'ala lah. Habis itu. Jadi, dah sampai stesen kita. InsyaAllah kita sambung esok. Wassalatu wassalam. Dah sampai stesen besar dah. Wallahu a'lam. Mahbubnya perkara yang dikasihi, iaitu solat. Betul. Habis itu. Dobek betul-betul. Dobek tepi tu elok-elok. Dobek elok. Jadi sekadar itu saja, tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adata darain. Amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله. بسم الله. Ya, daripada Kedah, Jahidin daripada Kedah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan Azimah, alhamdulillah. InsyaAllah jumpa esok insyaAllah.